Tuan Yang Bertuah, saya akan berikan beberapa bukti pelaksanaan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat, termasuk Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan, yang akan menjelaskan bagaimana ia mampu dilaksanakan walaupun diketepikan oleh Perdana Menteri Kewangan begitu saja, memperlekeh prestasi tanpa melihat kepada angka dan data. Rekod pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tiap-tiap tahun tergelincir dari sasaran, dan ini menjadi masalah dan kesan kepada kedudukan keuangan. Unjuran dan disebut setiap tahun 6%. Yang disasarkan dicapai di antara 2010 sehingga 2013. Dan kalau ini berlaku, kesan kepada hasil negara dari kutipan cukai tambahan dianggarkan seperti berikut, yaitu dari sudut saiz ekonomi diukur dengan KDNK pada harga pembeli dari 2010 6,749 kepada 2013 780,9. Pertumbuhan ekonomi yang sebenar dicapai ialah 7%, 7,2 2010, 5,1 2011, 2012 45% dan 2013 5%. Sasaran pertumbuhan ekonomi dan akhirnya tambahan hasil negara jika sasaran ekonomi dipenuhi. Ini penting. Kalau sasaran ekonomi dipenuhi, hasil yang bertambah ialah 1,2 bilion 2011 dan 4,5 bilion tahun 2013. Tapi kita gagal capai sasaran pertumbuhan ini, dan ini akan memberi kesan besar kepada kedudukan ekonomi, kesejahteraan negara dan defisit yang kian membengkak. Kegagalan memacu pertumbuhan ekonomi berkembang pada kadar 6% bermakna di antara 2011 hingga 2013 jumlah terkumpul hasil negara dari kutipan cukai yang hilang mencecah 8,8 bilion ringgit. Ini adalah tambahan cukai yang boleh dikutip oleh kerajaan sekiranya ekonomi berkembang pada kadar 6%, bukan sekadar 4-5% yang dicatat sekarang. Sebab itu pendekatan kerajaan untuk mengawal defisit seperti yang dilakukan oleh Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan secara berhemah dan menjana pendapatan negara bukan sekadar dapat berjaya mengawal defisit, tetapi akan saya buktikan bagaimana mencatat lebihan yang membanggakan. Tuan Yang Bertuah, jika potensi ekonomi Malaysia berasaskan sumber kekayaan kepelbagaian masyarakat dan tenaga kerja yang ada dicapai melalui dasar yang menjurus kepada pertumbuhan dan kepedulian rakyat, Malaysia boleh jadikan contoh kepada banyak negara di rantau dan juga di dunia. Kerana ini adalah kenyataan. Malaysia bermula pada garis yang sama dengan Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Sekarang tentunya kita jauh ketinggalan, dan agak menarik kerana sebagai negara Islam yang meningkat sekarang, Turki telah berada di hadapan. Perbandingan dengan Korea Selatan itu menarik, kerana Korea Selatan pada tahun 70-an dilihat dari pendapatan negara kasar, gross national income per capita, Malaysia $400 Amerika, Korea Selatan $270 Amerika. Sekarang Korea Selatan $19.7 Amerika, Malaysia $7.760 Amerika. Sebab itu pendekatan ekonomi kita harus dikaji semula. Apa yang menyebabkan negara yang tidak punyai hasil minyak boleh mengatasi dalam tempoh 30 tahun dari garis yang sama pada tahun 1980. Itu sejarah. Tapi yang membimbangkan ialah risiko ditinggalkan pula
oleh negara-negara yang sebelum ini berada sama ada jauh ataupun memang di belakang kita, kerana mereka merancang ekonomi dengan berhemah, berjaya membanteras rasuah dan membuka peluang sama rata kepada peniaga yang berdaya maju. Saya sebut kejayaan Turki di bawah Recep Tayyip Erdogan memberi keyakinan kepada kita bahawa dasar ekonomi dan pentadbiran yang berteraskan keadilan sosial, ketelusan, amanah, mengiktiraf bakat kebolehan setiap rakyatnya, berjaya melonjakkan kemakmuran ekonomi negara dalam tempoh yang begitu singkat. Sebab itu, kita juga perhatikan bahawa ini kebijakan ekonomi dan dasar ekonomi tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi berlaku dengan reformasi politik dan pentadbiran. Buku Jingga yang diremehkan oleh Perdana Menteri sebagai yang tidak berharga adalah dokumen yang jelas menggariskan bahawa matlamat pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh proses islah politik dan pentadbiran yang menyeluruh. Saya rujuk semula kepada Turki. Tanpa hasil minyak dan gas, berjaya menukar ekonomi yang menguncup pada tahun 2002 semasa beliau mengambil alih, menjadikannya a new economic miracle. KDNK saiz ekonomi berkembang 3 kali ganda dalam tempoh 9 tahun. Dari 233 bilion kepada 773 bilion dolar 2011. Unjuran pertumbuhan ekonomi 2012 berdasarkan angka suku pertama meletakkan angka pertumbuhan melepasi 11% mengatasi China atau mana-mana negara maju di dunia. Ekonomi Turki tumbuh di antara 7 hingga 9% purata sepanjang pentadbiran beliau. Semua hutang lama langsai termasuk hutang IMF yang diwarisi oleh beliau menjelang April 2013 berjumlah euro 1 bilion telah mampu diselesaikan. Sebab itu, Tuan Yang Bertuah, Pakatan Rakyat yakin bahawa masalah ekonomi boleh diselesaikan dengan kaedah dan kesungguhan kita menyusun semula struktur ekonomi yang kita anggap pincang dan tidak menjurus kepada prinsip keadilan. Kepincangannya,